Matahari, matahari. Kawan-kawan, cuba teka kami hendak pergi ke mana hari ini. Inilah tempat yang kita akan tuju pada hari ini, iaitu Keramat Sungai Udang Port Dickson, Negeri Sembilan. Nak tahu apa dia kat dalam? Di dalam kompleks ini terdapat sebuah makam wali Allah yang tertua di Malaysia dan juga terdapat batu menggalit yang dikenali sebagai batu hidup. Mari. Maira. Hai Nazira. Awak tahu tak awak tengah pegang batu apa ni? Tak. Ni dinamakan batu megalit. Oh. Batu ni juga dikatakan batu hidup. Oh. Awak tahu tak di mana lokasi kita boleh jumpa batu megalit? Saya rasa batu ni terdapat di Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Johor, Perak, Terengganu dan Sabah Sarawak. Kawan-kawan, inilah makam Syekh Ahmad Majnun. Tidak ada banyak perbahasan yang menyebutkan mengenai riwayat hidup Syekh Ahmad Majnun dalam mana-mana artikel ataupun buku-buku sejarah, melainkan apa yang dipetik oleh ramai pengkaji, iaitu beliau adalah antara ulama di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dikatakan beliau wafat ketika di dalam perjalanan untuk menyebarkan dakwah, lalu dimakamkan di Pengkalan Kempas oleh penduduk tempatan. Menurut versi lain pula, dikatakan Syekh Ahmad Majnun menganut mazhab yang berbeza dengan mazhab yang dianuti Kesultanan Melaka pada ketika itu, hingga menyebabkan beliau dan pengikutnya berpindah ke Pengkalan Kempas. Perpindahan tersebut menggusarkan Sultan Mansur Shah hingga baginda mengarahkan Bendahara Tun Perak untuk memerangi Syekh Majnun, hingga dikatakan Syekh Majnun gugur dalam pertempuran tersebut. Keistimewaan kawasan makam ini adalah mempunyai banyak binaan batu megalitik yang mempunyai inskripsi ayat-ayat Al-Quran dan kalimah Allah yang membuktikan kewujudan agama Islam di tanah Melayu. Terdapat juga batu-batu yang bercorak unik seperti berbentuk ular dan pedang. Terdapat juga tugu berlubang yang mempunyai inskripsi tulisan Arab Kawi yang menghiasi tugu tersebut. Batu bersurat ini ditemui di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan. Ianya bertarikh 1463 Masihi seiring dengan kewujudan era Kesultanan Melayu Melaka. Batu bersurat tersebut ditulis dalam tulisan Jawi bercampur skrip Kawi. Hal ini menunjukkan peralihan zaman tren Hindu-Buddha kepada zaman Islam. Hal ini telah menunjukkan kedatangan Islam di Semenanjung. Di samping itu, batu bersurat tersebut disokong dengan faktor ciri bahasa Melayu yang digunakan, iaitu bahasa Melayu kuno yang mula mengalami peralihan ke era klasik. Prasasti ini memiliki nilai dan kepentingannya yang tersendiri, iaitu bertindak sebagai perakam masa bagi zaman peralihan tersebut. Perkara tersebut juga telah membuktikan peralihan daripada era Sriwijaya kepada era kebangkitan Kesultanan Melayu. Seterusnya, prasasti ini juga merakamkan penghijrahan masyarakat Minangkabau pada satu peringkat di zaman Kesultanan Melayu ke Semenanjung. Kini, batu bersurat ini terletak di makam Syekh Ahmad Majnun di Kompleks Pengkalan Kempas.
Pada penampang utara batu bersurat tersebut terdapat tulisan Kawi yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu moden. Menurut Karl Paris, ia berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, makam ini kepunyaan Syekh Ahmad Majnun, wira yang berjuang. Ahmad gugur bersama-sama isteri, Balad dan anak lelakinya. Semasa berjuang, dia gugur. Baiklah, yang seterusnya, kita beralih pula ke Sungai Linggi. Sungai Linggi antara sungai yang utama yang berada dalam Negeri Sembilan. Ia dikatakan bermula dari kaki Banjaran Kitiwangsa yang berpunca dari kawasan Kampung Jerlang, Pantai, daerah Seremban Negeri Sembilan dan mengalir melalui kawasan Lembangan sekitar daerah Seremban dan daerah Port Dickson dan berakhir di Kuala Linggi, daerah Alor Gajah, Melaka. Menurut sumber lisan dahulu kala, Sungai Linggi boleh dimudik sejauh ke pantai, kapal-kapal kecil boleh berlayar jauh ke pedalaman lembah Sungai Linggi. Sungai Linggi menjadi sempadan bagi Negeri Sembilan dan Melaka yang bermula di pertemuan ke Sungai Rembau dan Sungai Linggi. Sejarah awal sekitar abad ke-16 Masihi, Sungai Linggi menjadi laluan perdagangan utama antara Melaka dan Sungai Ujong. Manakala pada abad ke-18 Masihi, ia menjadi laluan perdagangan Bijih Timah. Kawasan-kawasan seperti Seremban, Rasah, Rahang, Mambau, Rantau dan Pakalan Kempas menjadi kawasan rangkaian perdagangan Bijih Timah yang penting ketika itu. Panjang sungai ini anggaran 83.5 km, bermula dari kawasan berbukit di Kampung Jerlang Pantai hingga ke Kuala Linggi, Melaka. Dikatakan menurut riwayat Syekh Ahmad Majnun dan pengikutnya telah masuk ke Pangkalan Kempas melalui Sungai Linggi. Ini tu dipanggil batu kemut. Hujung selalu yang dekat bawah. Yang tengah tu batu tudu. Yang tepi sini tu batu kemudi. Yang ni batu perisai. Berdasarkan temurah bersama penjaga tapak warisan tersebut, dapat kita rumuskan bahawa kewafatan Syekh Ahmad Majnun ini tidak diketahui. Namun yang pastinya kedatangan Syekh Ahmad Majnun ke Pangkalan Kempas ini membawa kedatangannya Kuala Minangkabau. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bye. Ma. Ta. Ha. Ri. Mata.